So kita masuk kepada lesson hari ini. Lesson hari ini ialah inverse Laplace transform. Okey, saya harap semua boleh nampak Okey, kejap ada lagi nak masuk. Okey, so saya terus pergi kepada inverse Laplace transform. So ini topik hari ini. Okey. So kalau perhatikan di sini, inverse maksudnya apa? Maksudnya kita nak patah balik. Sekejap Okey. So inverse kiranya maksudnya macam mana? Inverse kiranya maksudnya kita nak patah balik. Yang sebelum ni kita sebenarnya dah transform dia. Tapi hari ni kita nak patah balik untuk yang asal. Okey, kejap Okey. So kalau you perhatikan di sini example 1. Okey. Okey, kalau you perhatikan di sini sebelum example 1 cuba tengok ni. Laplace inverse. Laplace inverse ni dia ada negatif 1 lah. Laplace inverse ni dia kira negatif 1. Dan negatif 1 kita buat terhadap yang Laplace, yang ada Laplace. So bila kita buat yang terhadap Laplace, kita dapat balik function ft. Okay, so kita tengok example 1. Kita terus pergi kepada example 1. Okay, example 1 kalau lagi perhatikan di sini. Okay, Laplace. Okay, saya cuba selesaikan A Okay, soalan A. Okay, so kita cuba selesaikan A. Laplace, inverse Laplace. Okay, transform. Okay, so A ialah Laplace inverse 2 per S. Okay, so kita nak selesaikan yang ini Kejap Okay, kita cuba selesaikan yang A ni. 2 per S. Okay, saya buka balik formula dia. Okay, saya buka balik formula dia. Ini yang semalam saya dah share kan. Okay, kita rujuk balik formula dia. Okay, apa jadi bila A per S? Okay, kalau you perhatikan di sini, A per S ni, A per S ni sebenarnya, saya buatkan besar Okay, A per S ni maksudnya dia patah balik jadi A. Kalau yang ni, soalan ni, dia adalah 2 per S. So kalau 2 per S, kalau ikutkan di sini, A per S, maksudnya A yang tinggal dekat sini. Jadinya, jawapan kita akan dapat ialah, kita akan dapat 2 dah. Kita akan dapat 2. Sebab A per S, dia kena sama dengan A balik. Jadi, jawapan yang kita akan dapat ialah A balik. Maksudnya, ini ialah Laplace, ini ialah function dia asal. Bila kita buat inverse, kita dapat balik A. Maksudnya, kita daripada sini, kita patah balik pergi sini. Okay, sebelum ni apa yang kita buat? Ini yang semalam Semalam kita buat Laplace 2. Laplace 2 kita dapat 2 per S. Okay, bila yang ini inverse, kita reversekan proses dia. Maksudnya 2 ni ada dekat sini, yang ini kita letakkan dia. Jadi Laplace inverse. Maksudnya dia kiranya L ni kiranya terbalik lah. L inverse. Itu yang saya maksudkan. 2 tinggal sini, L dah pergi pindah sana. Maksudnya kita nak selesaikan yang ni jadi balik 2 asal dia. Okay, saya harap you nampak pattern dia Okay, ini ialah penjelasan saya untuk A dah. Okay, kalau ada soalan boleh beritahu Okay, next. Next sesambung untuk B Okay, kita tengok balik untuk B. Laplace inverse. Okay, B soalan dia apa? B soalan dia ialah 3 per S tolak 2. Okay, so kita buatkan dia jadi 3 per S tolak 2. Okay, so sama macam sebelum ni. 3 ni ialah constant. Constant kita boleh bawa keluar. Maksudnya 3 Laplace inverse 1 per
S tolak 2. Okay, seboleh-bolehnya constant kita bawa keluar. Okay, kalau kita bawa keluar, kita akan dapat 3 Laplace inverse 1 per S tolak 2. Okay, jadi bila kita dah dapat ni, S tolak 2, kita rujuk balik formula. Okay, S tolak 2. So, kita pergi kepada siapa yang ada S tolak 2. Okay, maksudnya inilah pattern dia. S tolak 2, 1 per S tolak 2. So, kalau ini tambah, maksudnya ini tolak. Kalau ini tolak, ini jadi tambah. Okay, so saya buatkan macam ni. Saya letakkan di sini. Okay, 1 per S tolak tambah A, maksudnya kita akan dapat eksponen negatif AT. So, kita punya case ialah 1 per S tolak 2. Maksudnya kita kena dapat eksponen 2T. Sebab negatif jadi positif. So, kita akan dapat sama dengan 3 eksponen 2T. So, ini adalah penyelesaian dia. Okay, faham So, ini adalah cara untuk simplify lah. Ini just saya buatkan di sini ialah bagi untuk nampak. Ini adalah cara-cara untuk nampak dia punya pattern dia. Okay, yang ini adalah bagi nampak pattern dia supaya kita boleh dapat faham dengan lebih mudah lah. Okey, seterusnya saya nak sambung untuk C dah. Okay, kita cuba C pula kali ni. Okey, ambil soalan ini, you cuba kali ini. Apa jadi untuk jawapan ini? L inverse 4 per S kuasa 2 tolak 3 per S kuasa 3. Okay, kita ambil soalan kita cuba Okay, C kali ni. Okay, C kali ni Laplace inverse. Okay, lepas itu soalan dia ialah 4 per S kuasa 2 tolak 4 per S kuasa 2 tolak 3 per S kuasa 3. Okay, saya cek balik tolak 3 per S kuasa 3. Okay, so kita cuba So first step kita nak buat ialah kita pecahkan dia. Saya anjakkan dia Ni saya pergi dekat sini. Okay, first step kita kena buat ialah kita kena pecahkan Laplace inverse. Laplace inverse 4 per S kuasa 2 tolak Laplace inverse 3 per S kuasa 3. Maksudnya step dia sama saja. Jadi sama macam yang Laplace. Okay, so kita nak pecahkan dia. So tambah tolak kita boleh pecahkan dia. Kalau you perasan di sini, okay, ini ada 4 kan? 4 ni kita bawa keluar. 4 Laplace inverse 1 per S kuasa 2 tolak 3 Laplace inverse 1 per S kuasa 3. So kita pecahkan dia. Okey, sekarang kita bagi kepada formula dia. Okay, kita cuba pergi kepada formula dia. Okey, so sekarang ni kita nak yang ada kuasa-kuasa. S kuasa 2, S kuasa 3. So dalam kes ni, yang ni yang paling sesuai lah. S kuasa 2. Maksudnya yang nombor 3 ni. Ni yang paling sesuai. Okey, ni. Okey, ni yang paling sesuai Okey, kita ada dekat sini. Okey, kita sebenarnya ada dekat sini. Kita nak bawa ni pergi jadi sini. Okey, Okey, sekarang apa kita nak buat ialah kita ada soalan dia,
Okay, berhati-hati ini you kena buat dengan berhati-hati sikit. Okay, kejap Okay, kita cuba tengok. S, N tombak 1, N factorial. Okay, apa maksud dia ni? Okay, kalau ikutkan ni, kita punya ni, okay, saya cuba bersalin balik. Okay, kita dapat ialah apa? N factorial bahagi S, N tambah 1. Kita kena tukarkan jadi Tn. Okay, kita start daripada sini, kita pergi sini. So, ini ialah Tn dia. Okay, sekarang ni, ini ialah kita dah ambil formula. Okey, sekarang ini ada kuasa 2. So kalau ini kuasa 2, maksudnya yang ini ialah 2 di sini. So kalau kita nak 2 di sini, maksudnya ini kena dapat 1 tambah 1 baru jadi 2 dah. Okey, saya harap ini nampak sebab ini ialah S kuasa 2. So bila S kuasa 2, so 1 tambah 1 baru jadi 2. So maksudnya N kira 1 lah. N factorial, maksudnya 1 factorial. Okay, maksudnya kita akan tinggal 1 dekat sini. So 1 factorial, 1 tambah 1. Maksudnya N sekarang ialah 1 lah. Maksud di sini adalah sama dengan 4. Okay, N adalah 1. Kita dah tahu N adalah 1. Maksudnya ini adalah T kuasa 1 lah. Okay, faham Okay, sebab N adalah 1 factorial. 1 factorial adalah 1 per S kuasa 2. So, dia sama macam kita punya formula. Jadi, bila kita tengok, so kita boleh nampak ini adalah jadi tukar jadi 1 dah. Jadi, 1 factorial ialah 1 tambah 1 jadi 2 dah. So, dia tinggal jadi T kuasa 1. Okay, saya selesai first part Okay, ada soalan boleh tanya Okay, kalau tak ada, saya sambung So, next adalah tolak 3. Okay, yang ini S kuasa 3. Okay, kalau S kuasa 3, maksudnya kita kena buat dia jadi 2 tambah 1. Okay, so maksudnya kalau kita nak, kalau kita ada 2 di sini, maksudnya atas ni kena jadi 2. So, baru dapat 2 factorial S kuasa 3 dah. Okay, ataupun 2 tambah 1 Okay, so sekarang ni, soalan ini, dia tak ada 2 factorial kat sini. Okay, sepatutnya apa? Sepatutnya sini kena ada 2 factorial. Baru kita boleh tukar yang ni jadi T kuasa 2 dah. Sebab T kuasa 2 adalah sama dengan, okay, sebabnya kalau ikutkan formula dia, Tn adalah apa? Adalah N factorial bahagi S N tambah 1. Okay, kita tengok daripada asal So, kalau T kuasa 2, maksudnya dia akan dapat 2 factorial bahagi S 2 tambah 1, which mean 2 factorial bahagi S kuasa 3. Tapi kita dah ada S kuasa 3, kita tak ada 2 factorial. Okay, so apa saya nak buat di sini? Ialah, saya nak tambah 2 factorial. Okay, maksud saya macam ni kita nak letakkan 2 factorial. Okay, saya anjak ni ni saya anjakkan. Apa saya nak buat ialah saya nak letakkan 2 factorial dekat situ dan saya nak cancelkan dia dekat depan. Okay, perasan tak apa saya buat? Okay, apa yang saya buat ialah saya sengaja tambah sini 2 factorial supaya benda ni boleh tukar jadi T kuasa 2. Dan ini asalnya tak ada. Bila tak ada, kita kena letak dia bahagi sini. Maksudnya ini adalah bahagi dia. So bila bahagi ni darab dengan bahagi dia automatic cancel, tinggal jadi 1 dah. So saya tambah di sini sebabnya saya nak tukar semua ni jadi T kuasa 2. Jadinya, apa yang saya akan dapat ialah, saya akan dapat dia menjadi macam ni. Saya akan dapat dia jadi sama dengan 4T kuasa 1 tolak 3 per 2 sebab 2 factorial maksudnya ialah 2 kali 1 dah. Jadi 2 dah. Jadi 2
dan yang ini akan jadi T kuasa 2. Ini jawapan dia. Okey, saya boleh ulang semula, don't worry, saya akan ulang semula. Okey, biar macam ni dulu. Okey, salin dulu. Lepas itu kita bincang balik once again. Saya buat balik soalan ini dan kita bincang balik macam mana nak selesai soalan yang sama ni. Okey, kalau in case ada tak faham, tak nampak, beritahu saya cuba jelaskan balik. Okey, saya sambung balik Kita buat balik soalan ni. Kita cuba balik. Saya cuba terangkan balik Okey. Okey, so saya pergi bawah Saya pergi bawah. Saya cuba balik soalan yang sama. Saya ajar you balik soalan yang sama. B balik. Okey, B apa soalan dia tadi? Okey, soalan dia adalah 4 per S kuasa 2, 3 per S kuasa 3. Laplace inverse 4 per S kuasa 2 tolak 3 per S kuasa 3. Kita buat balik. Okey, apa formula dia? Formula dia adalah Tn, okey, akan dapat n faktorial bahagi S n tambah 1. Ini adalah Laplace transform. Tapi kalau kita nak inversekan dia daripada yang ini, Sn tambah 1, kita nak tukar jadi T kuasa N. Maksudnya kalau sini 3, kalau sini 3, maksudnya N dia 2. Maksudnya kita kena dapat T kuasa 2 kat sini. Ini kena dapat T kuasa 2. Kalau S kuasa 2, maksudnya kita kena dapat T kuasa 1. Itu maksud dia sebab 1 tambah 1 baru jadi 2. Yang ini N dia 1. Yang ini N dia 2. Okey, kita cuba balik. Okey, first kali. Apa step 1? Step 1 ialah kita kena pecahkan dua inverse, dua bentuk ni. Okey, kita kena pecahkan dia dan constant kita bawa keluar. Okey, constant kita bawa keluar. Okey, S kuasa 2. So S kuasa 2 saya letak sini. Kalau 2 maksudnya 1 faktorial bahagi 1 tambah 1, kita akan dapat 1 per S kuasa 2. Maksudnya yang ini akan jadi T kuasa 1 dah. Jadi ini kita boleh nampak automatik ini akan jadi T kuasa 1. Ini tak ada masalah sebab 1 faktorial 1. So ini tak ada masalah constant dekat sini. Tapi back to yang ini, okey, yang ini dia jadi 1, dia kena jadi S kuasa 3. Bila S kuasa 3, maksudnya 2 tambah 1 kat sini. Dan di sini kena dapat 2 faktorial. So bila 2 faktorial adalah 2. Okey, jadi ini kena dapat 3 per 2 faktorial. Dan yang ini kena tukar jadi 2 faktorial bahagi S kuasa 3. Okay, saya tertinggal ni. Sekejap saya tertinggal Laplace inverse. 2 faktorial bahagi S kuasa 3. Ini mesti dalam ini sebab bentuk ni. Sebab yang ini yang kita nak tukarkan jadi bentuk T. Okey, jadi last kali kita akan dapat T kuasa 1 tolak 3 per 2.
Laplace inverse kita boleh buang dah sebab kita masuk dalam formula, dan 2 factorial S kuasa 3 adalah T kuasa 2 dah. So ini kita boleh tukarkan jadi T kuasa 2. So kita dah selesaikan. Okay, semua ni adalah by practice lah. You mesti kena buat practice baru kita akan nampak. All by practice. Sentiasa kena practice. Okay, next. Okay, ada apa-apa soalan? Sir, Ya. how the 2 factorial over S3 became T square, sir? Because you see the formula, you see the formula. Okay, let's say I delete this. Okay, I padam ni. Okay, ni saya padam. Okay, see the formula initially, okay, kalau kita tengok initially asal dia T kuasa 3. Okay, kalau T kuasa 3, okay, T kuasa 2, apa kita akan dapat? Kita akan dapat 2 factorial bahagi S 2 tambah 1. Maksudnya ini kena dapat 2 factorial bahagi S kuasa 3. Tapi soalan saya sekarang ni, dia ada S kuasa 3 je. You see, look at here. I only have S power of 3. I have S power of 3, but the 2 factorial is missing. So, this one is constant. So, untuk tukar jadi T kuasa 2 balik, saya kena tambah T kuasa N factorial ni. Itu yang saya letakkan di sini, 2 factorial kat sini. Bila saya tambah ni, automatic semua ni boleh jadi T kuasa 2. Okay, you tengok daripada reverse. T kuasa 2, jawapan dia apa? So, bila jawapan tu yang ini, maksudnya 2 factorial missing. Jadi, kita tambah 2 factorial, dia boleh jadi dah T kuasa 2. So, tapi bila kita tambah something, okay, kita tambah something, maksudnya kita kena bahagi dia supaya yang ini kita tak ubah originality of the question. 2 factorial dengan 2 factorial automatic boleh cancel sebab constant. Tapi kita sengaja tambah sini sebabnya kita nak samakan dengan yang asal balik. Yang asal. So once you get the original back, then actually you can reduce to the smallest form, which means the T square. But the constant is there because the Laplace inform is already become the simplest form. Saya rasa saya dah jawab soalan lah. Okay, sir, understand. Okay, kita cuba pergi untuk C. Okay, kita pergi untuk C, kita cuba untuk C. Okay, so yorang salin dulu C. C kita dah buat kita cuba D pula. Kita cuba D. Okay, ambil peluang ni, cuba buat D pula. Cuba buat D 3 per S kuasa 2 tambah 4 tolak S per 4 S kuasa 2 tambah 9. Okay, kejap ada orang masuk. Doktor? Siapa doktor ni? Dr. Nurisham, siapa dia? Okay, tak apalah. Okay, kita cuba untuk D Okay, D.
soalan dia Laplace inverse. Okay, soalan dia apa tadi? Soalan dia adalah 3 per S kuasa 2 tambah 4. 3 per S kuasa 2 tambah 4 tolak S per 4 S kuasa 2 tambah 9. S per 4 S kuasa 2 tambah 9. Okey, kita cuba selesaikan ni So ni ada tambah tolak, jadi kita pecahkan dia. Adalah sama dengan Laplace inverse 3 per S kuasa 2 tambah 4 tolak. S ni tak boleh keluar ini sebab ini ialah variable. Variable kita tak boleh keluar. Tapi constant kita boleh keluar. So S ni tak boleh keluarkan Tapi kita buat masa ni kita pecahkan dia dulu. Okay, S per 4 S kuasa 2 tambah 9. Okay, saya nak remind S tak boleh bawa keluar S ialah variable. Variable tak boleh kita keluarkan. Constant je boleh. Okay, 4 boleh bawa keluar. Ini 3 ke atas, ini 4 ke bawah, ini boleh keluar. Jadi, ini saya boleh tuliskan dia jadi 3 Laplace inverse 1 per S kuasa 2 tambah 4 tolak constant ini constant dan ini darab darab maksudnya kita boleh keluarkan dia. So 1 per 4 Laplace inverse S per S kuasa 2 tambah 9. Ini saya letakkan satu contoh untuk numerator dengan denominator. So numerator pun boleh keluar, denominator pun boleh keluar. Janji dia darab dia mesti darab. Baru kita boleh keluarkan dia. Kalau tambah tolak kita tak boleh keluarkan. Macam tambah 4 kita tak boleh keluarkan dia mesti darab. Darab 4 untuk semua ni boleh keluar. Okay, next. Okay, next kita rujuk formula. Okay, apa formula yang paling sesuai? S kuasa 2 tambah 4. Okay, kita rujuk balik formula. S kuasa 2 dan tambah dengan 4. S kuasa 2 tambah dengan 4. Okay, S kuasa 2 tambah dengan 4. Maksudnya dia ada something kaitan dengan 9 dan 10 S kuasa 2 tambah dengan 4. S kuasa 2 tambah dengan 9. Maksudnya dia ada kaitan dengan dua benda ni. 9 dan 10. Dia mesti kena sebiji sama Okay, saya letakkan formula kat sini. So apa formula dia tadi? Formula dia tadi okay, omega bahagi omega bahagi S kuasa 2 tambah omega kuasa 2 S kuasa 2 tambah omega kuasa 2 kita boleh tukarkan dia jadi sin omega T. Okay. Lagi satu formula yang kita boleh nampak ialah S per S kuasa 2 tambah omega kuasa 2. Okay. S per S kuasa 2 tambah omega kuasa 2 kita boleh tukar jadi cos omega T. Okay, yang ini adalah dua bentuk dia Okay, so kita nak guna dua-dua ni untuk soalan ini. So, pergi sampai sini saya berhenti kejap. You orang cuba dulu, kita buat, kita tengok apa jawapan dia. Okay. Okay, so saya bantu Okay, next. Sama dengan 3. Okay, ini 4. Dan ini kuasa 2. Okay, apa kuasa 2 kita dapat 4. So mestilah 2 kuasa 2 jadi 4. Maksudnya ini akan jadi kurungan. Okay, ini ada problem sikit. Sebab ini ada omega dekat atas. Ini 1 kat sini. Okay, sebelum tu kita tukarkan ni. Kita tukar ni dulu. 1 per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Kita tukar ni dulu. Bagi nampak omega ni. Okay, dan lagi satu kita kena dapat ialah 1 per 4
Okay, Laplace inverse dan S per S kuasa 2 tambah ini omega kuasa 2, maksudnya ini kena jadi 3 kuasa 2 lah. Okay. Okay, so nampak gayanya kita hampir-hampir nak berjaya. So kita sini kena ada 2 sebab ikut ni sini ada omega. So maksudnya sini kena ada omega. Omega mesti kena 2 lah. Maksudnya sini kena jadi 2. Kalau saya tambah 2 dekat sini, maksudnya kena buat bahagi 2 dekat sini. Okey, jadinya macam mana kita nak tulis? Kita nak tulis macam ni. 3 per 2 Laplace inverse 2 per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Tengok saya tambah 2 dekat sini sebabnya saya perlukan omega kat sini. Omega mesti kena sama dua-dua ni. Dan satu lagi saya letak ke depan sebabnya 2 ni tak ada asalnya. Bila tambah kita kena bahagi dia. Dan tolak 1/4 Laplace inverse. Yang ini tak ada masalah sebab yang ni S per S omega kuasa 3. So yang ni tak ada masalah lah. Ini just follow saja. So ini kita dah boleh terus tukar lah sebenarnya. Okay, ini saya salin balik sebab kita nak tukar sekali. Okay, so tapi sebenarnya ini dah boleh tukar jadi cos omega t sebenarnya. Okay, apa jawapan last dia? Apa jawapan last dia? So last jawapan dia kita akan dapat okay, last jawapan kita akan dapat 3/2. Okay, yang ini automatik kita boleh tukar jadi sin omega lah. Dengan omega adalah 2 lah. Sin 2t. Tolak 1/4. Okay, dan yang ini kita boleh tukarkan dia jadi cos 3t. Sebab omega ialah 3 lah. Okay, dan ini dah jawapan akhir ni. Inilah jawapan akhir dia. Okay, kita dah berjaya selesaikan lah. Okay, ada soalan? Okay, itu sebab you kena faham yang transformation dulu. Kalau transformation dah bagus, inverse just follow saja. Dia adalah opposite dia. Dia just opposite untuk yang transform. Okay, so saya rasa kita dah selesaikan untuk yang bahagian first lah. Kita dah selesai untuk bahagian first. Kita cuba tengok tutorial. Okay, kita mungkin buat 2-3 soalan daripada tutorial dan kita tengok yang susah sikit lah yang kita boleh bincang dalam kelas ni. Kita cuba tutorial 3 lah. Okay, kita cuba tutorial 3. Saya besarkan seboleh-bolehnya supaya nanti video nanti cantik lah. Okay, so kita nak cuba selesaikan ni. Okay, kita cuba soalan A, B, C lah. Okay, saya cuba selesaikan A, B, C. Nanti yang lain tu saya tinggalkan sebagai exercise. You orang cuba dulu, nanti kita bincang balik ya. Okay, mungkin ABC, lepas tu kita tengok mungkin 2 lagi soalan, 5 soalan lah. Mungkin saya letak, yang bawah-bawah ni ialah
Ya, bawah-bawah ni. Susah sikit. Okay. Satu lagi saya ajar yang ni lah. HI lah. Yang saya ajar HI. Okay, yang lain tu saya tinggal untuk you untuk sebagai exercise. Okay, kita cuba untuk soalan A. Okay, tutorial 3. Okay, A. Okay, soalan dia. Laplace inverse. Okay, Laplace inverse. Okay, 2 per S. 3 per S kuasa 2. Tambah 4 per S kuasa 3. Okay, 2 per S. Tolak 3 per S kuasa 2. Tambah 4 per S kuasa 3. 3 per S kuasa 2 tambah 4 per S kuasa 3. Okey. Okey. Yorang cuba dulu. Try kali ni. Okey, kalau laju bagi tahu Saya rasa laju ni okey dah. Tapi just in case kalau laju sangat bagi tahu Okey. Keluarkan formula dulu. Apa formula kita nak guna? Salin sebelah tepi ni supaya boleh nampak clear. Okay, formula yang kita nak guna ialah yang T kuasa N. Okay, T kuasa N. Okay, sebenarnya yang tadi tu saya ajar nombor 3. Yang ni pun boleh. Yang nombor 4 pun boleh. Kita kali ni cuba nombor 4. Okay. Sebab you kena faham dua-dua Itu sebab saya bagi you nampak dua-dua Saya cuba kali ni saya nak guna yang nombor 4, formula nombor 4. Tadi saya introduce nombor 3. Sekarang saya introduce you nombor 4. Dia dua-dua benda yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza Okay, S kuasa 3. Okay. Okay, bila Sn saya nak guna formula 4 formula 4. Okay, formula 4 bagi tahu apa? 1 per S kuasa N, kita boleh tukarkan dia jadi Tn. Apa dia punya ni? Tn tolak 1 bahagi N tolak 1 faktorial. Okay, N tolak 1 bahagi N tolak 1 faktorial. Okay. So sekarang kita mau S1. Okay, kita mau S1. Jadi S1 jadi apa? T1 tolak 1 bahagi 1 tolak 1 faktorial. Okay. So ini walaupun dia nampak complicated tapi sebenarnya senang. Masuk calculator je senang dia punya ni Okay. Okay, ini ialah macam mana you nak selesaikan lah. So, tak kisah you buat formula 3 ke atau formula 4. Ini just nak bagi you nampak macam mana selesai formula 4 lah. Okay, saya dah tuliskan sini semua dia punya formula untuk 4 ni. Okay, kita cuba selesaikan untuk A So, ni ada tambah tolak jadi kita pecahkan dia. Okay, kita dah pecahkan dia. Kita boleh bawa keluar constant. Constant kita dah bawa boleh keluar. Okay, so semua saya dah keluarkan constant dia. Dan kita ganti je lah. Apa yang kita ada dekat sini kita ganti je. Okay, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2. Okay, T kuasa 1 dia jadi T kuasa 0 bahagi 0 faktorial.
tolak. Okey, 3. Okey, T2 kuasa 1, T kuasa 1 bahagi 1 faktorial tambah 4 dan T kuasa 2 bahagi 2 faktorial. Okey, laju kali ni sebab kita dah tulis kat sini. Itu yang nampak laju sikit lah. Okay, kalau tak nampak bagi tahu saya cuba explain balik. Okey. Apa jadinya kosong faktorial? Tekan kalkulator kosong faktorial bukan kosong apa jadi kosong faktorial? Okey, kosong faktorial akan jadi akan jadi 1 lah. Okay, kalau you masuk kalkulator, kosong faktorial adalah 1. T kosong kosong adalah 1. Maksudnya sini akan jadi 2. Sebab 1/1. Eksponen kosong 1 kan? Sama lah. T kosong kosong 1. Okey, tolak 3 T kuasa 1/1 tambah 4 T kuasa 2/2 faktorial adalah 2 lah. Okey, so kita dah boleh buat last answer lah. Last answer tinggal 1 lagi. Okey, kita boleh bagi dah jawapan dia. Okey, apa last jawapan dia? Last jawapannya adalah sama dengan 2 kali 1, 2. 3 kali T ialah 3T. Dan 4 ni dengan 2 boleh potong, tinggal jadi 2T kuasa 2. Okey, mungkin formula 4 dia more writing part lah. Tapi kalau you boleh buat ni, formula 4 lagi senang untuk selesaikan yang ada kuasa-kuasa besar lah. Okey. Ada soalan? Okey, tak ada soalan Okey, so proceed untuk soalan B lah Okey, so sambung untuk soalan B. Okey, kita ambil soalan B. B tadi apa? Okey, 5S kuasa 4 tolak 4/S kuasa 5. Laplace inverse 5/S kuasa 5 tolak 4 sini 4 ni 5 ni 4. Okay, ni jadi 4 dan ini jadi 5. Okay, saya letak balik formula dia. S1/S kuasa N. Ini masih saya guna formula 4 Formula 4 lagi cepatlah. Okay. 1/Sn. Okay, kita akan dapat Tn tolak 1 bahagi N tolak 1 faktorial. Cuba guna formula ni, selesaikan B ni. Okay, sesambung Laplace inverse 5/S kuasa 4 tolak Laplace inverse 4/S kuasa 5
5 boleh keluar dan 4 pun boleh keluar. Okay, so S kuasa 4 maksudnya, okay, S kuasa 4 maksudnya apa? Maksudnya kita kena tolak 1 untuk T. So kalau S kuasa 4, maksudnya kita kena buat dia T kuasa 4 tolak 1 bahagi 4 tolak 1 faktorial. Kalau 5, kita kena buat dia jadi tolak 1 untuk 5 dan 5 tolak 1 faktorial. Okay, so kita dah boleh ganti dah apa yang value dekat sini. Ini adalah sama dengan 5 kurungan. Okay, T 4 tolak 1 ialah T kuasa 3 bahagi. Dan T 4 tolak 1 ialah 3 faktorial tutup kurungan tolak 4 kurungan. Dan 5 tolak 1 ialah 4, maksudnya T kuasa 4 bahagi 4 faktorial. Okey, so apa jawapan untuk 3 faktorial? 3 faktorial adalah 3, 2, 1. Tekan kalkulator, dia akan bagi kita jawapan dia 6 lah. Dan 4 faktorial adalah sama dengan apa? Adalah 4, 3, 2, 1. So 4 kali 6 adalah 24. Okay, tekan kalkulator, you boleh dapat nilai ni. Ini just nak bagi you nampak. Faktorial maksudnya nombor itu kena darab sampai nilai dia nilai dia sampai 1 dah. Kalau 4 maksudnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 maksudnya 5 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 2, 2 kali 1 lah. Dia kena sampai 1. Kena kali-kali sampai 1. Itu maksudnya faktorial. Ni ialah mathematical term. Okey, jadi kita just ganti nilai tu kat sini dan cari nilai paling simplify lah. Simplify dia punya equation lah. Okay, so terus bagi last answer. So last answer dia apa? 3 faktorial 6, maksudnya dia terus akan jadi 5 per 6 lah. Okay, 5 per 6, T kuasa 3. Tolak. Okay, 4 faktorial adalah 24. Kalau 24 kat sini, 4 bahagi 24 ialah 1 per 6. Ini akan jadi 1 per 6, T kuasa 4. Okay, saya terus tulis jawapan akhir. Okay, boleh kira dengan kalkulator lah. Terus pergi kepada jawapan dia. Okay, anyone, any question? Okay, tak ada. Kalau tak ada, saya sambung untuk C. Saya pause kejap dalam 10 saat. Okay, you orang cuba buat untuk C. Okay, saya sambung soalan C. Okay, C Laplace inverse. Okay, 30 S kuasa 4, 5 S tolak 4
dan 6 S tambah 4. Okay, ini soalan senang lah. Okay, sesambung soalan dia. 30 per S kuasa 4 tolak okay, 5 per S tambah 4 S tolak 4 tambah dan 6 per S tambah 4. Okay. So ini ada dua formula kita kena guna. Okay, satu TS 1 per SN. Okay, kita nak guna T N tolak 1 dengan N tolak 1 faktorial. Okay, yang tadi Satu lagi ialah bila kita ada eksponen. Eksponen, kita kena rujuk formula dia. So, formula kita nak guna eksponen ialah yang ini 1 per ni, 1 per S tolak ni, kita akan dapat ni. 1 per S tambah A, kita kena tukar jadi eksponen negatif AT. Kita nak guna dua formula ni. Okay, apa jawapan dia? Okay, jawapan dia sama dengan okay, 30 Laplace inverse 1 per S kuasa 4 tolak 5 Laplace inverse 1 per S tolak 4 tambah 6 Laplace 1 per S tambah 4. Okay, boleh macam ni pun boleh. Kita terus boleh keluarkan konstan ni saya nak terus jawapan yang paling cepat lah dan seboleh-bolehnya semua information dia ada. Itu yang paling penting. Okay, next. S kuasa 4 maksudnya 4 kena tolak 1. Jadi 30. Okay, T 4 tolak 1 ialah 3 bahagi 3 faktorial tolak 5 negatif maksudnya kena jadi positif eksponen 4T tambah eksponen negatif 4T. Tengok. Laju je kita buat. Sebab kita dah faham formula dia. Okay, ada soalan? Okay, tak ada Tak ada. Jadinya ini jadi apa? Ini akan jadi 30 3T kuasa 3 faktorial 6 tolak 5 eksponen 4T tambah eksponen negatif 4T. Dan ini kita boleh potong kan? Ini kita boleh simplify lah. So ini 1, ini jadi 5 lah. Jadi 5T kuasa 3 tolak 5 eksponen 4T tambah 6 eksponen negatif 4T. Okey, selesai. Okey, ini pun dah pukul 3 Okey. Saya akan bagi satu lagi lah. Okey, dah kita buat sejam cukup lah. Okey, saya tahu you pun dah penat. Saya pun dah penat. Ajar sejam pun dah penat. Ini cara baru kan. Okay, quite interesting juga lah. Okay, new normal. Okay, saya akan pergi satu lagi soalan lah last untuk hari ni
Okay, so last question saya nak bincang ialah soalan H lah. Kita cuba H. Okay, so salinkan dulu, saya bagi you beberapa minit, you cuba dulu, nanti kita bincang balik. Okay, soalan H saya salin kat sini ya. Sekejap, saya pause. Saya pause plus mungkin ada yang tak sempat salin ke apa kan. Okay, saya proceed So, saya talinkan soalan dia. Terus pergi soalan D. Okay, D adalah Laplace inverse. Okay. Soalan D pula. Soalan H, sorry. 15 Laplace inverse 15 per 2 S kuasa 2 kuasa 5 2 kuasa 5 tolak 2 tolak 1 per 2 S tambah 1. Ni kuasa 5 2 tambah 1 ke tolak 1 tambah 1, okey. Okey, try dulu. Saya bagi beberapa slide. Cuba dulu. Okey, apa formula yang sesuai? Ini ialah bentuk final lah. H ni ialah macam bentuk final. Okay, lebih kurang macam ni soalan akan keluar lah. Dia bukan sangat direct tapi dia akan bagi macam pelik sikit. Okay, keluarkan formula dulu. 1 per S kuasa 5. Maksudnya 1 per S kuasa N. Ini formula dia. T N tolak 1, N tolak 1 faktorial. Okay, 1 per S tambah A. Maksudnya kena jadi negatif AT. Ini formula, dua formula terlibat kat sini. Tapi nampak lain sikit. Okey, so saya sambung sini sama dengan 15 per 2. 2 constant kan? 15 pun constant, 2 pun constant. So terus saya keluarkan 15 per 2, 1 per S kuasa 5. Okay, sebabnya duduk constant. So duduk constant kita boleh sekali keluarkan dia sebagai pecahan lah. Tolak Laplace inverse. Kali ni tak boleh keluar sebab ini 2 ni bukan darab. Ni kena berhati-hati sikit. 2S tambah 1. Ni masih sama Tapi saya nak keluar, mesti kena keluar 2. Tapi kena factor dulu. 2S tambah 1, saya kena factor dia. 2S tambah 1 per 2. Mesti kena keluarkan 2. Sebab kalau tak keluar 2, kita tak dapat S tambah A. 2 tak ada pilihan, mesti kena keluar juga. Tapi bila keluarkan ini 2S, 2 kali 1 per 2 dia jadi 1 dah. Maksudnya kita bahagi dengan nombor yang sama dah. Okay. 2 kalau kita keluarkan kita bahagi 2 sebab bila kita darab balik kita dapat 1. Saya harap ini nampak ni Ini faktor biasa lah 2 kali S dapat 2S, 2 kali 1 per 2 dapat 1 dah. Okay, so next step dia 15 per 2
Laplace inverse 1 per S kuasa 5 tolak Laplace inverse 1 per 2 S tambah setengah dah. Dan 2 ni kita boleh bawa keluar lah. Sebab 2 dah darab. Okay, so pause sekejap. Dalam 10 saat. You cuba selesaikan yang bawah ni. Tinggal beberapa step je untuk selesai. Masuk terus formula ni. Terus kaitkan dengan formula ni. Okay. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah sama dengan 15 per 2 S kuasa 5 maksudnya T kuasa 4 bahagi 4 faktorial tolak 1 per 2 eksponen negatif setengah T lah. Betul Okay, sebab setengah kan, jadi dia akan jadi negatif setengah T. Okay, apa jawapan dia bila 4 faktorial? 4 faktorial akan jadi 4, 3, 2, 1. Okay, dia akan jadi 6 kali 4 ialah 24. Yes, ada soalan? Tak ada Saya nampak ada yang tak ada muzik ada bunyi tadi Okey, 15 per 2 2 kali 24 saya terus letak dia jadi 48 lah. Dan T kuasa 4 tolak 1 per 2 eksponen negatif 1 per 2 T. Ni saya dah terus selesaikan lah Dan ini jawapan dia. Last. Okay. So, saya berhenti sampai sini. Cukup dah untuk hari ini. Ini pun dah kira pening dah. Okay. Cuba exercise lain. Nanti kita boleh bincang balik dah. Okay. Ada banyak soalan saya terima daripada orang. Baguslah. Keep on doing. Okay. Saya akan jawab satu demi satu dah. Okay. Semalam tu, 2-3 hari ni saya concentrate punya tutorial. Saya nak selesaikan tutorial. Okay dah. Berjaya dah hari ni. So, next ni saya akan fokus balik. You punya tutor group discussion 1 dengan Laplace lah. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Kalau saya free saya akan jawab. Saya akan cuba yang terbaik lah. Okay. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, saya rasa you dah mungkin dah copy kan. Okay, kalau tak sempat copy tak apa, nanti video ni saya akan upload lah. You boleh tengok balik dekat dalam YouTube. Okay, so saya akan stop sharing.